Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada risalah khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Dan Alhamdulillah, perbahasan kita di sini sudah lebih daripada separuh buku ni, sama ada kita perasan ataupun tidak. Kita dah bahas bab yang pertama, dah juga bahas bab yang kedua, bab yang ketiga, bab yang keempat, dan malam ni insya-Allah kita akan bahas bab yang kelima. Tinggal 2 bab saja lagi untuk habiskan buku ni. Dan memang buku ni kita taklah ajar macam kitab-kitab yang lain, iaitu muka surat demi muka surat. Sebab fakta-fakta dalam buku ni syarat dia penuh. Dia akan ambil masa lama kalau kita nak baca page by page, muka surat demi muka surat ni. Cuma saya memberi satu rentas, mana kita buat secara cepat untuk kita nampak apa yang ada dalam buku ni. Dalam erti kata lain, untuk memperkenalkan buku ni kepada masyarakat kita, bahawasanya kajian mengenai kebudayaan Melayu dan hubung kaitnya dengan akidah Islam ialah satu benda yang benar-benar ada dan wujud. Kita dah lalui pada bab pertama, iaitu kita bahas tentang alam dan makhluk gaib ni ialah ujian dan bukti kekuasaan Tuhan khusus untuk bangsa ni. Bukan hanya bangsa Melayu, tapi semua bangsa, semua jenis orang yang ada atas dunia ni, dia akan berhadapan dengan satu situasi untuk dia nak percaya atau tak nak percaya pada benda gaib. Ada golongan yang terlalu mempercayai sehingga timbul bermacam-macam tokok tambah pada bab perkara gaib ni. Ada yang tolak terus sehingga menafikan kewujudan sedangkan ianya wujud. Nah, itu dah kita sebut pada bab pertama. Kemudian kita pergi kepada bab yang kedua. Benda-benda gaib inilah membentuk kepercayaan, iaitu faham alam dan juga makhluk gaib di alam Melayu ni membentuk konsep agama yang berbagai-bagai sebelum datang Islam. Kemudian bab yang ketiga yang menjadi tulang belakang utama bagi buku ni, iaitu bahas tentang khurafat, bahas tentang tahyul dan mistik. Apa dia khurafat, apa dia tahyul, apa dia mistik. Daripada benda-benda gaib ni, dengan sebab benda gaib ni tak boleh dilihat, tak boleh dipastikan dengan panca indera secara tepat. Benda tu wujud, tapi nak rasa, nak pegang, dan bila mana benda tu berlaku tak semua orang perasan. Ianya menjadi sebab keluarnya apa yang disebut dengan khurafat, apa yang disebut dengan tahyul, apa yang disebut dengan mistik. Tu kita dah sebut pada bab yang ketiga. Bab yang keempat ialah bab yang berat. Bagi saya dalam buku ni yang paling berat ialah bab yang keempat.
Muka surat 73 bagi orang yang ada buku, kita dah bahas pada sebelum ni. Iaitu dia sebut tentang bid'ah, dalal dan syirik ialah natijah daripada adanya kepercayaan khurafat, tahyul dan mistik. Bila mana ada khurafat, ada tahyul, ada mistik, maka keluarlah 3 benda tu, iaitu bid'ah, dalal dan juga syirik. Ketiga-tiga benda tu. Okey. Maknanya ada benda-benda yang dalam khurafat, tahyul, mistik tu dia punya, orang kata apa, secara luarannya ialah satu bid'ah dalam agama. Dan dia pergi juga kepada dalal, kesyirikan. Dalal tu maksudnya kesesatan. Dan dia pergi kepada kesyirikan. Okey. Untuk bab yang keempat ni saya sebut secara ringkas saja sebelum pada ni, iaitu saya sebut tentang kecenderungan bangsa Melayu ini pada perbahasan tentang bid'ah, dalal dan syirik. Okey. Cuma saya boleh tegaskan di sini, dan apa yang dapat kita simpulkan daripada bacaan terhadap buku ni, isu bid'ah telah merentas masa yang cukup lama dan masyarakat kita masih lagi belum clear tentang isu bid'ah ni, dan dia telah menjadi polemik. Polemik ni ialah poin untuk orang bergaduh, berkelahi. Tu je. Itu maksud polemik. Maknanya bila mana satu kelompok bahas bid'ah, nampak longgar dalam agama tentang bid'ah. Bila satu kelompok lagi bahas, nampak ketat agama ni terhadap isu bid'ah. Akhirnya bertembung di antara golongan yang ketat dan golongan yang longgar. Dan akhirnya terjadilah perbalahan atas sebab silap faham. Silap faham tu satu. Yang kedua ialah tidak bersedia untuk faham. Itu ialah penyakit yang menyebabkan benda ni tersangkut untuk sampai dengan jelas. Jadi tak ramai orang faham bab ni dengan baik. Hatta orang-orang yang belajar dalam bidang ni pun, iaitu orang yang belajar agama. Sebab sebelum belajar sudah ada pemikiran ataupun sudah ada satu stigma, iaitu satu rangka benda ni tak betul, benda ni je betul. Okay. Itu problem. Saya tak nak bacalah untuk bab yang keempat ni secara panjang lebar. Kalau kita tengok dalam muka surat 73 sampailah kepada habis bab yang keempat tu, penulis hafizahullah ni dia datangkan semua polemik yang berlaku di sepanjang zaman. Sampailah kepada zaman mutaakhir ni, yang mana keluarnya berbagai-bagai labelan, keluarnya berbagai-bagai caci maki, pergaduhan, hasil daripada pergaduhan untuk menyelesaikan benda ni. Okey. Cuma malam ni saya nak terus kepada bab yang kelima. Okey. Bab yang kelima ni dia agak ringan sikit. Dia taklah ringan banyak sangat, tapi dia ringan sikit je lah. Okey. Iaitu pada muka surat 139. Bab yang kelima ni dia datangkan kepada kita tentang pandangan dua orang tokoh ulama bagi orang Islam hari ini. Dan alhamdulillah kedua-dua tokoh ni masih lagi hidup, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Dr. Al-Quradari. Kedua-dua ni masih lagi hidup, masih lagi menyumbang kepada umat Islam melalui karya masing-masing. Dia ambil satu tulisan kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Sunnah wal Bid'ah fil Islam itu. Dan yang kedua ialah Dr. Al-Quradari ini, dia ada tulis tentang satu buku tajuk dia Fiqh Al-Mizan, fiqh pertimbangan. Okay. Jadi pandangan daripada Qaradawi dengan juga pandangan daripada Al-Quradari ini diletakkan dalam bab yang kelima ni untuk memberi sudut pandang tentang masalah orang Islam keseluruhannya, rentas bangsa, dalam isu memahami perkara gaib. Dalam isu memahami perkara gaib. Dan alhamdulillah kedua-dua buku ni diterjemah dalam bahasa Melayu Malaysia. Bukan bahasa Melayu Indonesia, tapi bahasa Melayu Malaysia telah diulang cetak, telah melalui beberapa proses penambahbaikan. Okay. Dalam permulaan bab yang kelima, saya baca sikit apa yang disebut oleh penulis. Dia kata daripada puluhan atau mungkin ratusan buah karya asli dan terjemahan yang ditulis oleh Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sebab dia ambil daripada dia ni, nukilan daripada dia ni, sebab Dr. Zul Al-Bakri ni dia banyak terjemah buku ataupun dia tulis buku. Okay. Sebuah daripadanya ialah karya yang berjudul
Al-Halal wal Haram fil Islam. Itu yang ditulis oleh Dr. Yusof Al-Qaradawi dan diterjemah dalam bahasa Melayu kita. Dan terjemahan dalam bahasa Melayu ni banyak. Selain daripada Dr. Yusof Al-Qaradawi dan selain daripada Dr. Zul Al-Bakri ni, terjemahan Al-Halal wal Haram fil Islam ni ada beberapa lagi, bahkan dalam bahasa Indonesia pun. Dan kalau kita tengok apa yang nak disampaikan ialah bila mana Dr. Yusof Al-Qaradawi ni dia sebut dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Tadi saya sebut sunnah wal bid'ah, bukan kitab tu yang dibahas. Yang dibahas ialah pada Al-Halal wal Haram fil Islam. Itu silap. Dalam buku beliau dia ada sebut tentang beberapa perkara, iaitu secara umumnya dia letak dalam bab yang keempat buku Al-Halal wal Haram fil Islam tu. Dia kata ada beberapa benda yang perlu diberi penekanan, iaitu pada isu al-mu'taqadat wat taqalid, kepercayaan dan juga adat-adat yang diamalkan, adat-adat yang diamalkan. Jadi ini ialah benda ataupun perkara yang kita boleh tengoklah. Ataupun orang kata apa, satu perbahasan yang nak disampaikan oleh penulis. Kita tengok dalam perbahasan tu dia nak kata apa. Pada muka surat 144, iaitu pada bab rumus pemikiran Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi, daripada kitab dia iaitu Al-Halal wal Haram fil Islam. Dia sebut tentang bab akidah. Tengok apa dia kata. Dia kata akidah yang sejahtera adalah asas bagi masyarakat Islam. Manakala mengesakan Tuhan adalah intipati akidah dan roh bagi seluruh agama Islam. Usaha melindungi akidah dan tauhid yang kukuh ini menjadi agenda yang utama dilaksanakan oleh Islam menerusi syariat dan bimbingannya. Maknanya dalam poin dia nak sampaikan ni ialah tentang bagaimana pemeliharaan dan pemuliharaan akidah. Pada bab yang kelima ni dia tak cakap sangat dah tentang khurafat apa semua yang menjurus kepada pengamalan budaya. Tapi dia nak sebut tentang pengamatan secara keseluruhan. Dia kata akidah ialah benda utama yang perlu dijaga oleh satu orang Muslim tu. Apa saja benda terjadi pada diri dia, dia kena jaga akidah dia. Dan intipati pada akidah Islam itu ialah mengesakan Tuhan. Intipati dia ialah mengesakan Tuhan. Mengesakan ni maksud dia apa? Mengesa ni ialah tidak meletakkan pendua kepada Tuhan. Pendua dari segi kuasa dia, dari segi sembahan, tak letak pada dia. Bila mana sebut siapa yang paling berkuasa ataupun kuasa mana yang paling berkuasa, super power, ialah Tuhan. Dan bila mana sebut tentang sembah, rasa nak hormat, yang perlu dihormati ialah Tuhan. Tak boleh dihormat lagi benda-benda lain. Benda-benda lain tu tak masuk dalam kehormatan tu. Itu yang nak disampaikan dia, yang pertama. Yang kedua, dia kata dalam rumus pemikiran tu, muka surat 144, usaha memerangi akidah dan kepercayaan jahiliyah yang disebar luas melalui konsep keberhalaan yang jelas sesat pula adalah perkara yang perlu dilakukan dalam masa yang sama. Hal ini bertujuan bagi memastikan masyarakat Muslim terjaga dan bersih daripada kekelabuan penyakit syirik dan sakibaki kesesatan. Poin pertama dia nak kata bagi seorang Muslim yang paling utama ialah akidah. Akidah itu yang paling utama. Yang kedua dia kata kepada kita, antara benda yang paling mudah mengancam akidah orang Islam sehingga dia boleh lari daripada mengesakan Tuhan, dia boleh masuk ke dalam kesyirikan, dia melepasi sempadan, ialah pada bab keberhalaan ataupun berhala. Sebelum pada tu, kita nak faham berhala ni, jangan kita faham berhala ni ialah patung semata-mata. Itu ialah salah satu bentuk daripada berhala. Dalam bahasa Melayu, perkataan berhala tu mari pada hala, maknanya ada banyak hala yang kita boleh pilih untuk kita dapatkan sesuatu.
Nabi pernah sebut dalam satu hadis, likulli ummatin sanamun. Setiap umat itu adanya sanam. Sanam tu maksudnya ialah satu benda yang diagung-agungkan. Bahasa Melayu pun terjemah berhala. Saya tak nak guna perkataan berhala tu sebab perkataan berhala tu terlalu umum untuk menggambarkan benda ni. Okay. Bila mana Nabi kata likulli ummatin sanamun, setiap umat itu adanya benda yang dimuliakan ataupun benda yang dihebatkan dan diagungkan. Lalu Nabi pun kata fasanamun li hadhil ummah, dan berhala bagi umat ini ataupun benda yang diagungkan bagi umat ini ialah ad-dananir wad darahim, dinar-dinar dan dirham-dirham, merujuk kepada mata wang, merujuk kepada material, merujuk kepada keduniaan. Okay. Maknanya Nabi cuba gambarkan berhala sini bukan lagi berbentuk patung. Berhala sini berbentuk ialah mata wang. Mata wang kita tak buat upacara duit ni, tak buat upacara sembah. Okay. Tapi dia dilihat sebagai satu benda yang penting. Seakan-akan banyak urusan akan terbantut kalau tak ada duit. Itu ialah realiti hari ini. Okay. Jadi bila mana manusia dia hidup, dia fokus pada benda tu sudah menempati tempat yang sepatutnya dia kena letak benda lain sebagai keutamaan, iaitu Tuhan. Bila mana dia susah, dia kena pergi pada Tuhan. Tapi bila mana dia susah, dia mesti nampak kalau duit banyak mudah sikit, kalau susah ni dia nampak macam tu. Okay. Dan banyak lagi lah. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain ialah orang-orang yang dihebatkan. Patung-patung, kubur-kubur, tangkal-tangkal, azimat-azimat, apa-apa sajalah, mantra-mantra, amalan-amalan, apa-apa saja yang dirasakan boleh dihormati, maka itu disebut berhala. Sebab tu kalau kita terjemah berhala sebagai patung, dia hanya salah satu daripada berhala. Okay. Kata Dr. Yusof Al-Qaradawi, antara benda yang boleh meracuni akidah orang Islam ialah keberhalaan itu. Konsep berhala. Okay. Jadi dalam buku kita ni sampai 4 tajuk duk bahas tentang khurafat, tahyul, mistik ni, nak cerita yang menduduki tempat berhala bagi bangsa ini ialah banyak. Bukan hanya patung. Termasuk juga ialah perasaan takut yang datang kepada satu-satu makhluk. Itu pun boleh berubah menjadi keberhalaan. Takut sungguh. Takut yang lain macam. Seakan-akan tak ada lah benda lain yang lebih ditakuti melainkan takut pada benda tu. Sedang benda tu pun makhluk Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya takut yang betul tu diberikan kepada Tuhan. Tapi dengan sebab tak jelas pada isu ni, diperdaya oleh syaitan, nak ikut juga hawa nafsu, akhirnya takut tu pergi kepada benda lain. Okay. Kemudian disebut, lepas pada dia cerita tentang bagaimana orang Islam ni dia perlu memerangi keberhalaan, yang ketiga ialah menghormati sunnatullah yang ada di seluruh alam. Ini ialah bentuk penjagaan akidah kepada orang Islam. Okay. Untuk zaman kita ni, walaupun zaman yang sudah moden, kita kata tahun 2022 ni banyak benda-benda moden yang tak ada pada 10, 20, 30 tahun yang lepas, sekarang ni ada. Maknanya kehidupan orang sekarang dengan kehidupan orang dulu dari segi kemudahan, dari segi urusan harian banyak mudah. Okay. Kita nak buat sesuatu, kita tahu proses dia. Proses tu disebut sebagai sunnatullah. Saya beri contoh pada tuan-tuan puan-puan. Okay. Sunnatullah ni kita nak faham macam mana? Ianya ialah satu proses yang Allah Ta'ala jadikan, dan proses tu terpakai untuk mendapatkan hasilnya pada semua orang. Muslim baik, kafir baik. Okay. Maksud dia, contoh dia, bila mana kita lapar, contoh paling simple, semua orang bersetuju cara untuk menghilangkan lapar ialah dengan makan. Makanan tu beza-beza. Yang ni mungkin makan nasi, yang ni mungkin makan roti, yang ni mungkin makan daging saja, yang ni mungkin makan ayam saja, yang ni mungkin makan benda-benda saja. Tapi semua bangsa bersetuju, musliman am kafira, orang muslim ataupun orang kafir, semua bersetuju lapar kena makan. Tidak ada proses lain yang boleh mengangkat lapar melainkan makan. Tidak ada bangsa yang faham bila mana kita lapar, cara nak bagi hilang lapar ialah
berlari dengan kelajuan 100 km sejam, lapar akan hilang. Tak akan berlaku. Bahkan menambahkan lapar lagi. Cara untuk hilang mengantuk, tidur. Duduk tak jadi, kena baring. Itu kaedah dia. Walaupun orang kata minum kopi, walaupun orang kata makan benda ni, dia tak akan boleh hilang mengantuk secara total, melainkan hukum alam yang disebut sunatullah, tidur. Dia hanya boleh lengah saja. Minum kopi nak bagi tak mengantuk. Maknanya sepatutnya badan dah mengantuk, tapi dengan sebab ambil bahan lain, dia delay, dia tangguh sikit mengantuk. Tapi adakah dia boleh hilangkan 100%? Dia tak boleh hilangkan. Dia tak boleh hilangkan. Melainkan ada beberapa benda-benda lain yang menyebabkan benda tu boleh berlaku. Fikir banyak, serabut, runsing, kadang-kadang benda tu pun tak membantu satu orang tu boleh tidur, ataupun tak menjemput rasa mengantuk pada diri orang tu. Okay. Saya nak sebut sini ialah itu sunatullah. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam hidup ni kena hormat sunatullah. Maknanya ada benda-benda dan banyak benda yang berlaku dalam hidup ni ialah dengan sunatullah. Nak dapat duit, kerja. Nak dapat sesuatu, usaha. Tak boleh duduk saja riba tangan. Tak akan jadi. Mustahil ataupun tidak untuk orang yang riba tangan tiba-tiba dapat kekayaan, tak mustahil. Tapi hukum alam tidak berlaku pada kebanyakan kes. Jarang-jarang je dapat macam tu. Jarang-jarang dapat macam tu. Sama ada dia dapat dengan kemuliaan daripada Allah, ataupun dia dapat dengan jalan yang tak betul, iaitu sihir, bantuan syaitan, jin, apa saja. Okay. Jadi hormat sunatullah yang ada di seluruh alam. Maknanya agama Islam yang ada konsep tauhid, dia tidak memasukkan unsur yang sangat pelik untuk menolak logiknya alam ini ataupun logiknya pengurusan dunia ini. Maknanya ini ialah benda-benda yang ada dalam akidah Islam. Islam sebuah agama yang berpaksikan kepada kefahaman yang berlaku di alam ini adalah berdasarkan sunnatullah, iaitu aturan ketetapan yang terdiri, yang tersendiri. Maknanya Tuhan dah buat sistem alam. Bila mana bayi dia menangis, dia nakkan kepada susu ibunya. Bagilah makanan apa pun, bayi menangis yang masih kecil lagi ni, makanan apa, sedap apa pun ni, sedap di mata orang dewasa, tapi dia tak boleh diberikan kepada. Itu sunnatullah. Bukan takat bayi manusia, bayi binatang pun macam tu juga. Ini sunnatullah. Ini ialah sunnatullah. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Bila mana Tuhan kata, kami wahyukan kepada lebah untuk pergi ke gunung lalu buat sarang di sana. Perkataan auha situ bahasa Melayu akan terjemah wahyu, tapi wahyu sini bukan wahyu macam Rasulullah terima pada Jibril. Itu bermaksud ialah proses sunnatullah, sistem alam macam tu. Bila mana bayi dia menangis, dia reti, kenal kat mana dia nak minum susu tu, dia tahu dekat mana tempat dia. Itu ialah ilham-ilham yang telah dijadikan sebagai sunnatullah. Okay. Sini dia sebut, setiap yang dicipta oleh Allah mempunyai tujuan dan fungsinya yang tersendiri, dari sekecil-kecil perkara sampailah kepada urusan yang terbesar di alam ini dan juga di alam ghaib. Maknanya nak sebut kepada kita bahawasanya setiap benda ni dia ada aturan. Dia tak akan berlaku dengan keajaiban yang luar biasa secara tiba-tiba. Boleh berlaku, tapi dia tak akan berlaku melainkan ada unsur lain yang campur tangan. Contoh kita tengok pada zaman Nabi Musa, bila mana berlaku pertembungan antara Nabi Musa dengan ahli sihir Firaun. Apa ahli sihir itu buat? Nak bagi nampak hebat di hadapan Nabi Musa, dan juga nak bagi nampak hebat di hadapan semua orang, tukarkan tali dan tongkat tu jadi ular. Tabiat asal, tali tak boleh tukar jadi ular. Tabiat asal, tali ni ialah untuk mengikat, tongkat pula untuk tunjuk jalan ataupun untuk orang tu berpaut bila mana dia tak larat berjalan. Itu sifat asal. Itu sunnatullah bagi tongkat, bagi tali. Tiba-tiba berubah, keluar jadi ular. Okay. Yang menyebabkan jadi ular tu kerana apa? Kerana mantra, kerana sihir, kerana ada hubung kait dengan syaitan, benda-benda. Benda-benda tu semua ialah benda-benda yang boleh mengganggu gugat akidah. Itu yang nak disampaikan sini. Nak sebut pada kita bahawasanya
Islam dia tolak benda-benda macam ni, tujuannya ialah untuk tidak menyebabkan berlakunya kecederaan pada akidah satu orang Islam tu. Terlampau suka sangat percaya benda-benda karut ni menyebabkan ketulinan agama terganggu. Nak bahas satu benda dengan fakta terganggu. Dengan sebab selalu mengedepankan benda-benda pelik dulu. Selalu mengedepankan benda-benda yang tak masuk akal. Lepas pada tu benda-benda pelik, tak masuk akal dan salah di sisi akidah ini telah dikelabukan dengan kata-kata ilmu Allah itu luas, tak mustahil kalau Tuhan nak buat. Memang benda tu memang pun. Okey, tapi yang salah tetap salah. Takkan kita nak kata ular yang ditukarkan oleh ahli sihir Firaun daripada tali dan juga tongkat itu bukan berlaku dengan izin Tuhan. Berlaku dengan izin Tuhan. Berlaku dengan ilmu Tuhan juga. Tapi adakah Tuhan redha benda tu? Tuhan tak redha benda tu. Sebahagian orang kafir yang telah membunuh para sahabat dalam perang, adakah kita nak kata itu berlaku luar pada kuasa Tuhan? Tak, dalam kuasa Tuhan. Tapi Tuhan tak redha benda tu berlaku. Tuhan tak suka benda tu berlaku. Tapi atas nama keadilan, atas nama benda tu ialah sistem yang memang telah termaktub, dia terjadi. Tapi adakah Tuhan redha? Tuhan tak redha. Sebab saya nak sebut sini, amalan khurafat, tahyul, mistik ni, kenapa orang pertahan? Kerana kemujaraban dan menjadinya benda tu. Biasanya dia akan pergi di situ. Dia akan kona ke situ. Bila mana ada pihak nak kata benda ni tak betul, benda ni salah, tinggalkan, bahaya pada akidah. Tiba-tiba datang satu suara bunyi, kalau salah kenapa menjadi benda ni? Seakan-akan kata-kata tu telah meruntuhkan semua hujah-hujah Islam, semua hujah-hujah dalam agama. Walaupun nampak macam betul, tapi kata-kata yang penuh dengan kesamaran. Itu yang nak disampaikan dalam rumus pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam, bila mana dia nak bahas tentang kepentingan menjaga al-mu'taqadat wat taqalid, kepercayaan dan juga adat-adat setempat ni. Okey, kemudian dia kata apa? Muka surat yang ke-144 tu, dia kata pada muka surat 145, dia kata di bawah poin menghormati sunatullah ni, dia kata Allah tidak membenarkan alam nyata dan gaib ditakbir sewenang-wenangnya oleh mana-mana makhluk, termasuk jin dan manusia, apatah lagi haiwan, kerana semua makhluk itu ada kecenderungan hawa nafsu yang boleh menyesatkan, membutakan, menimbulkan percanggahan dan konflik. Akhirnya peperangan dan kemusnahan demi kepentingan diri masing-masing pun berlaku. Okay. Dalam poin ini, apa yang nak disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi nak kait dengan hormat sunnatullah. Bila mana ada satu kelompok manusia ataupun jin yang rasa dia boleh take over benda yang orang kebanyakan tak boleh buat. Contoh, kita dah bahas sebelum ni, bila mana ada satu pawang yang dia rasa dia boleh deal dengan jin, dia boleh deal dengan makhluk yang tak nampak di mata ni, akhirnya dia rasa diri dia boleh kawal, boleh urus alam dia orang, boleh buat macam-macam pada dia orang, bahkan boleh hejah nak menikah pun dengan dia orang. Ini ialah satu benda yang boleh kacau sunnatullah, sebab ia bukan benda yang diredai dan ia bukan benda yang bagus untuk ekosistem makhluk tu. Sebab tu para ulama bincang sah ataupun tidak perkahwinan manusia dengan jin, ataupun orang Melayu kita dia sebut orang bunian. Sebab perkataan orang tu lah, perkataan orang yang mengelabui kita merasakan mereka tu orang. Dan nak bagi sedap lagi, yang mempertahankan orang bunian itu ialah orang, ia bukan jin, ialah orang yang memakai pakaian agama, dan juga orang yang duduk di dalam masjid, orang yang juga salat, orang yang juga pergi buat umrah, orang yang juga bimbing orang untuk buat haji dan umrah, dia pun buat benda ni. Sehingga bila mana kita sebut, orang akan hentam kita. Sedangkan apa yang dia sebut totally salah, tak betul. Lepas tu keluarlah perbahasan, keluar anak daripada jin, keluar anak daripada hasil perkahwinan. Secara umumnya Tuhan suruh kita menikah dengan sama jenis dengan kita, iaitu manusia. Maknanya pasangan-pasangan daripada kelompok yang sama. Tapi kenapa ada isu ni? Sebab ada manusia dia nak ganggu sistem sunnatullah tu, dia nak ganggu.
Sunnatullah tu dia nak ganggu. Kedua-duanya tak betul. Sama ada manusia pergi ganggu alam jin, jin mai ganggu alam manusia, kedua-duanya tak betul. Kedua-duanya tak boleh. Akhirnya apa yang akan jadi? Akan berlakulah kemusnahan, kerosakan pada mana-mana kelompok ni. Okey. Seterusnya, poin yang ketiga yang disebut sini, dia kata ianya ialah seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71 yang bermaksud, dan jikalau kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, pasti rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Maknanya bila mana benda ni berlaku kerana tunduknya manusia pada hawa nafsunya, maka akan berlaku porak-poranda, huru-hara, kacau bilau kepada sistem alam ini. Okay. Dalam poin yang seterusnya dia kata apa? Menerusi Al-Quran dan Sunnah, umat Islam disuruh untuk menghormati dan mematuhi aturan alam yang sudah ditetapkan. Okay. Saya nak sebut macam mana sini. Quran datang, hadis datang. Manusia tak dapat lari daripada keinginan dan kehendak. Dia nak sesuatu, kalau dia tak sabar, dia akan jadi orang yang tergesa-gesa. Tuhan sebut dalam Al-Quran, khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dalam keadaan ada sifat tergesa-gesa. Dalam ayat yang lain Tuhan sebut, khuliqal insanu halu'a. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan berkeluh kesah, suka merungut. Okay. Manusia kalau dia kena sesuatu dalam hidup, benda-benda yang dia tak suka. Contoh, dia nak dapat hasil pendapatan harian yang elok, dia tak dapat. Nak kerja elok, tak dapat. Akhirnya dia cuba pulun untuk bagi dapat. Macam mana cara dia? Doa pada Allah. Doa pada Allah ni cara yang Tuhan redha. Cara yang Tuhan redha. Tuhan suka kita ni bila mana ada masalah, kita pergi dekat dia dulu. Itu cara yang Tuhan redha. Tuhan suka, tapi belum tentu Tuhan akan jawab apa yang kita minta. Yang jadi problem pada orang ni ialah bila mana dia doa, dia tak dapat jawapan. Jawapan tak kunjung tiba. Tindak balas daripada doa tidak berlaku. Maka perasaan keluh kesah makin meningkat. Tergesa-gesa makin meningkat. Akhirnya cuba fikir, cara mana nak bagi mudah lagi dapat kerja, cepat lagi dapat kerja. Akhirnya jumpa satu orang ni kata, amalkan bacaan ni waktu nak pergi interview. Sebelum pada tu kena mandi bunga. Mandi bunga saja tak ada isu. Mandi bunga dengan mantra. Bunga tu kena ambil pada waktu-waktu sekian. Lepas tu kena sebut benda ni waktu ambil bunga. Okay. Dia buat, dia dapat kerja. Kita kata betul ataupun salah apa yang dia buat. Benda dia buat salah, kerja tu tak salah. Tapi benda yang dia buat tu salah. Dia dapat tak dapat? Dia dapat lah. Dia dapat kerja tu. Tapi benda tu salah. Benda tu salah. Contoh orang tergesa-gesa nak fikir macam-macam cara sehingga melakukan perubahan pada tubuh badan ataupun buat benda yang haram terus. Sama ada cara moden ataupun cara mistik ni. Cara moden mungkin buat bayi tabung uji yang terdedah kepada penzinaan. Cara mistik ni mungkin pergi cari bomoh, lepas tu buat ritual-ritual pelik. Tapi kenapa jadi macam tu? Tak sabar. Poin dia ialah tidak bersabar. Agama dalam Quran, dalam sunnah, dia ajar pada kita untuk bersabar. Kalau tak dapat jawapan, sabar. Jangan meroyan lagi, sabar. Kalau berdoa tak dapat jawapan, sabar. Sebab tu Quran, dia hidangkan pada kita cerita orang-orang yang berdoa makan tahun tak dapat jawapan. Dan orang-orang tu bukanlah orang-orang yang sembahyang cukup-cukup, puasa pun cukup-cukup, sedekah pun cukup-cukup. Orang itu ialah orang-orang terbaik yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, iaitu para nabi dan rasul. Supaya apa? Supaya kita yang baca kisah dia melalui Quran, kita yang dengar kisah dia melalui hadis, dapat ambil pengajaran. Ada saja benda masalah hidup, jangan tergesa-gesa. Sebab sikap tergesa-gesa akan membuka peluang ikut hawa nafsu, ambil cara haram untuk penuhi hajat dan juga permintaan. Okay. Seterusnya dia kata, umat Islam dilarang, malah disuruh menjauhi perkara yang dinyatakan sebagai sebab musabab yang tersembunyi, iaitu mistik, rahsia dan juga ajaib yang karut, tahyul, khurafat. Ini kerana perkara sebegini seiring
sering dimanipulasi dan dipromosi oleh para penjaga tempat ibadah dan dajjal yang sesat serta para penjual agama. Ini yang diterjemahkan daripada apa yang Dr. Yusof Qaradawi sebut. Okay. Bila mana satu orang tu dia tergesa-gesa, maka dia telah ambil sabab musabab yang dilarang. Contoh, dia tak dapat anak. Akhirnya orang bagi tahu kat dia, pergi jumpa bomoh ni. Jumpa bomoh ni, dia jumpa, dia penuhi segala ritual yang dia letakkan oleh bomoh tu, dia dapat. Dia cerita ke orang, saya lepas dia jumpa bomoh tu, saya dapat anak. Okey. Dia dapat anak. Okey. Dia dapatlah apa yang dia nak tu, dia dah dapat. Okey. Tapi cara untuk dia dapatkan ialah cara yang salah. Bukan setakat salah, mencederakan akidah, mengganggu gugat iman dia. Sebab apa nak kena cerita bab ni? Sebab takut balik depan Tuhan nanti muflis. Rasa dunia macam okey, tapi rupa-rupanya kita telah gadaikan benda paling besar, iaitu iman dan tauhid. Kita telah menduakan Tuhan secara tidak langsung, walaupun kita rasa itu ialah di atas nama ikhtiar. Sebab ada orang dia rasa selesa, dia startkan hati dia, dia kata macam mana? Tak apa kot. Walaupun dalam ritual tu ada kena sembelih kambing hitam, ada kena benda pelik-pelik, bahkan benda yang dahsyat, kena melakukan hubungan intim dengan orang lain sebab nak dapatkan anak. Buat juga. Sebab apa? Sebab rasa macam ikhtiar. Sedangkan itu ialah ikhtiar syaitani, bukan ikhtiar syar'i. Ikhtiar daripada syaitan, ikhtiar daripada iblis. Itu khawatir syaitani. Itu ialah pemikiran-pemikiran syaitan. Okay. Jadi Dr. Yusof Qaradawi dalam kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam, dia nak bagi kita jelas, ini sempadan halal, ini sempadan haram. Dan yang paling bahaya, dia ada benda yang duduk tengah antara halal dan haram. Kita kelabu, kita samar, akhirnya kita masuk, jatuh, terjerumus di situ. Yang tu bahaya, sebab yang tu pun boleh tarik amal kebaikan kita. Dan yang lagi bahaya, benda ni kalau kita jatuh terlibat, dia tarik benteng yang paling utama bagi seorang Muslim, iaitu benteng iman dan tauhid dia. Bila mana dia buat, selesai dia punya tauhid dia, tak ada cerita dah dia punya iman dia. Okay. Kemudian dia kata antara benda-benda yang boleh menjaga akidah orang Islam ialah memerangi tahyul dan khurafat. Ini dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Okay. Dia kata sebelum zaman Rasulullah lagi sudah wujud golongan dajjal ataupun para penipu yang digelar sebagai bomoh dan tukang tilik. Modus operandi golongan ini adalah mereka mendakwa mengetahui tentang perkara-perkara gaib, sama ada yang sudah berlalu, akan datang, atau yang tersembunyi di mana-mana. Antara perantaraan mereka kepada hal-hal gaib adalah daripada jin dan iblis. Okay. Buku ni tuan-tuan, dia bukan nak dedahkan masalah orang Melayu saja. Sebab memang intipati agama Islam ni memerangi khurafat dan tahyul. Dan saya selalu sebut, khurafat tahyul ni merentasi bangsa. Merentasi bangsa. Jangan kita ingat orang Eropah tak ada kot khurafat tahyul. Dia orang ada khurafat tahyul versi dia orang. Orang Cina ada khurafat tahyul versi dia orang. Bahkan pemilik tamadun-tamadun hebat, Rom, Parsi. Kita tengok negara-negara hebat. Tengok negara mana? Jepun. Jepun ada khurafat tahyul dia. Tengok Amerika Syarikat, ada khurafat tahyul dia. Tengok bangsa Turki, Iran apa semua ni, ada khurafat tahyul dia. Cuma buku ni nak fokus sebab nak sedarkan apa yang mungkin kita terbuat ataupun masih buat ataupun baru bercadang nak buat. Benda tu ialah benda-benda yang bermasalah untuk akidah. Itu poin dia. Itu yang nak disampaikan. Mana pada peringkat awal zaman Rasulullah lagi, memerangi golongan-golongan penipu ini sudah dilakukan, iaitu golongan kahin, tukang tilik, golongan arraf, golongan bomoh apa semua ni. Okay. Kemudian dia kata Rasulullah tegas mengisytihar perang kepada golongan penipu dan pemanipulasi kejahilan umat terhadap hakikat iman kepada benda yang gaib ini. Ini kerana apa yang mereka lakukan itu tidak didasari oleh ilmu. Maknanya Rasulullah tegas. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut haddus sahir, hukuman had kepada orang yang melakukan sihir ialah pancung. Darbatun bisaif, Nabi kata, pukulan dengan pedang. Maknanya nak sama taraf dengan orang yang bunuh orang. Kerana apa? Impak. Okay.
Dia sihir ni tuan-tuan, dia bukan hanya isu orang tu amal. Isu dia ialah dia melahirkan generasi yang mengambil khidmat sihir dia tu akan nampak benda tu hebat. Benda tu okey, tak ada masalah. Akhirnya tumbuhlah satu generasi yang menormalisasikan sihir itu dalam seluruh keturunan dia. Dalam seluruh keturunan dia. Dan syaitan, hantu, mambang yang dipuja, yang dipuji itu menjadi kuat dan suka apabila ada manusia yang sanggup membuat penghormatan pada dia. Okay, itu benda yang kita boleh tengok. Okay, kita bagi lalu azan dulu. Okay, kita sambung sikit lagi. Poin yang disebut tadi, memerangi tahyul dan khurafat, ialah benda yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ianya bukan benda yang main-main. Tak boleh bila mana kita dengar orang cakap tentang benda ni, kita rasa orang kacau kebudayaan. Dia ada budaya yang selari dengan syariat, kita boleh amalkan. Tapi kalau budaya-budaya yang ada unsur-unsur yang jelas seperti ini, kita kena tahu itu ialah perkara yang mencederakan akidahnya. Sebab itulah dalam perkara isu benda-benda gaib ni, banyak ayat Quran yang menunjukkan Nabi ni disuruh oleh Allah Ta'ala sebut Nabi tak tahu banyak benda gaib. Antaranya ialah surah An-Naml, bila mana Allah Ta'ala kata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tiada sesiapa pun yang di langit ataupun yang di bumi. Maknanya tak ada siapa-siapa makhluk mana yang ada langit ataupun yang ada di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Tuhan. Penegasan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut ayat 188, bila mana Allah Ta'ala suruh Nabi kata beritahu kepada musyrikin. Sebab manusia memang dia akan rasa hebat dengan orang yang boleh tahu benda gaib, boleh menghuraikan benda gaib, menerobos benda-benda gaib ni. Iaitu ayat yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wama massani as-su in ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, suruh Nabi kata dengan lidah dia, iaitu katakanlah wahai Muhammad, walau kuntu a'lamul ghaib, sekiranya aku tahu benda gaib, lastakthartu minal khair, maka aku akan bolot semua benda-benda baik, wama massani as-su, dan aku akan pastikan aku tak terkena apa keburukan pun. Tapi yang pasti tengok dalam sirah, Nabi disakiti, orang sekeliling Nabi dikhianati, bahkan Nabi disihir, Nabi diganggu gugat rumah tangga Nabi. Apa Nabi nak buat, dia nampak dengan bentuk yang sangat jahat. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi boleh patahkan benda ni awal-awal lagi. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi kata, in ana illa nadhirun wa bashir, melainkan aku ini seorang pemberi amaran dan juga pemberi berita baik, liqaumin yu'minun, untuk kaum yang nak dengar kata, untuk kaum yang nak beriman. Yang tak nak dengar kata, yang tak nak beriman, sampai sudah tak akan rasa hebat dengan Nabi itu, tak akan rasa hormat dengan Nabi itu. Jadi rasanya kita berpada situ je. InsyaAllah kali akan datang kita akan bahas rumusan pemikiran daripada Al-Quradari, daripada kitab dia Fiqh Al-Mizan, dan kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.